بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sebenarnya pada malam ni sepatutnya Profesor Madya Dr. Ismail, tapi sebabkan ada dia berada di tempat lain, dan Dr. Ismail sebenarnya ada bengkel di Jakarta. Jadi untuk meneruskan kuliah pada malam ini, minta anda untuk sampaikan kuliah, tapi anda bukan nak sampaikan kuliah, cuma untuk berkongsi sama-sama berkenaan dengan satu hadis yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu hadis yang ke-10 daripada hadis 40. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ni dapat sama-sama kita amalkan dalam hidup kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul 'ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Terjemahan pada hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak ia menerima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah merintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Maka Allah SWT berfirman seperti ayat yang disebutkan dalam hadis tadi, yang artinya, hai sekalian rasul, makanlah dari barang yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman lagi dalam ayat yang lain, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah direzekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanannya, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, menghulurkan kedua tangannya ke langit berdoa, hai Tuhanku, hai Tuhanku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan benda yang haram, maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ini dapat sedikit sebanyak fikirkan bagaimana Allah SWT itu sangat baik kepada kita, dan memberikan kita makanan yang halal kepada kita, jadi sumber-sumber yang halal. Nilainya hadis ini menerangkan kepada kita tentang syariat dan mustahaknya kita makan benda-benda yang halal bagi orang yang beriman. Karena apa? Dengan makanan tadi menyebabkan hati kita menjadi hitam ataupun sebaliknya, menjadi bersih. Kalau kita mencari makanan yang halal, kerja yang halal, insya-Allah hati kita akan menjadi bersih. Tapi sekiranya kita makan benda-benda yang haram ataupun benda-benda yang syubhah, ianya akan menggelapkan hati kita, dan apabila hati kita gelap, ianya akan memberi kesan kepada ibadah kita. Sebab itulah kadang-kadang kita susah nak bangun pagi, kita kena cek balik apa yang aku makan. Kadang-kadang kita berat nak buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, susahnya nak buat ibadah, susahnya nak baca Quran. Kita cek balik diri kita, sebab apa? Mungkin ada benda-benda yang tak kena pada diri kita.
Jadi kita masuk perkara yang pertama, perkara makan yang baik dan doa. Apa hubungannya makanan yang baik dan doa? Yang pertama, Allah itu baik, tidak diterima melainkan yang baik sahaja. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, tidak ia terima melainkan yang baik. Artinya baik di sini, yang dimaksudkan di sini ialah yang suci dan bersih dari segala keburukan pada amal dan harta benda. Contohnya kita buat amal ibadah kita, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Kita buat semua itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kita lakukan, tak ada dalam hati kita unsur riya, tak ada dalam hati kita untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Inilah yang dikatakan yang bersih lagi baik, baik dari segi amalan. Kemudian baik dari segi harta benda kita, wang yang kita sedekahkan, pakaian yang kita pakai untuk kita sembahyang. Adakah ada perkara-perkara yang syubhah ataupun perkara-perkara yang haram? Ini semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berarti bahawa Allah SWT yang baik itu tidak akan menerima dari seseorang amalnya yang dicampuri riya dan bangga, juga sedekahnya dan hartanya yang haram, kerana sifat yang mengotorkan amal dan sedekah bukanlah dari sesuatu yang baik, malahan dari yang buruk, dan Allah SWT tidak akan menerima sesuatu yang buruk walaupun kelihatan pada zahirnya baik. Contohnya kita hendak bersedekah, tapi wang yang kita perolehi itu daripada mencuri dan sebagainya. Niat kita baik, tetapi sumbernya daripada mana? Itu yang penting. Sumbernya, dia curi, tapi tiba-tiba wang tadi itu dia bersedekah. Niat baik, tapi sumbernya adalah sumber haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal seseorang yang beriman mempunyai hubungan yang rapat sekali dengan makanannya dan minumannya, iaitu makanannya dan minumannya hendaklah dari yang halal. Yang halal menurut pandangan syarak adalah yang baik, walaupun ianya tidak lazat rasanya. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada hadis tersebut, dengan sabdanya yang menyatakan bahawa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada sekalian Rasul dan dalam perkara memakan yang halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Hai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik dan beramallah akan yang baik. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, sehingga akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dua ayat ini menjelaskan bahawa sekalian Rasul dan umat mereka disuruh makan akan makanan yang baik, iaitu yang halal yang direzekikan kepada mereka. Kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima. Sekiranya satu perkara yang tak elok kita hendak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi amalan tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita sembahyang, kita buat lebih kurang je, baca pun lebih kurang, baca Fatihah pun lebih kurang, kemudian tu sembahyangnya tak ada tumaninah, agak-agak Allah Taala terima tak? Allah Taala tengok, alamak sembahyang pun tinggi langgang je, macam mana aku nak terima? Kalau kita nak beribadah pada Allah SWT, sembahyang, biarlah kita datang dengan hati yang bersih, datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon supaya Allah Taala terima sembahyang kita. Kemudian anggaplah sembahyang kita ni adalah sembahyang yang terakhir untuk kita. Bila kita rasa sembahyang ni adalah sembahyang yang terakhir untuk diri kita, kita akan buat yang terbaik, buat yang paling baik dan sempurna. Kemudian orang yang beriman dikehendaki supaya amalnya bersih, dikehendaki supaya jiwanya atau hatinya yang digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih dari makanan yang haram, serta dihiasi badannya oleh pakaiannya yang bersih dari miliki yang haram. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas katanya,
pernah aku membaca di sisi Rasulullah SAW ayat ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan tayyiba, hai sekalian manusia, makanlah barang yang halal yang baik dari apa yang ada di bumi. Al-Baqarah ayat 168. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bangun seraya berkata, ya Rasulullah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah walladhi nafsu biyadik walladhi nafsu Muhammad biyadihi innal 'abda la yaqdhifu al-luqmah al-haram fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu 'amalan 40 yawman wa ay ma 'abdun nabatal humumin suhtin fannar awla bih. Maksudnya, hai Sa'ad, baguskanlah makanan engkau, nescaya engkau adalah orang yang diperkenankan permintaannya. Baguskanlah ni bukannya cari makanan yang sedap-sedap, makan kambing golek dan sebagainya, bukan. Tapi yang baguskanlah makanan ini supaya makanan itu dari sumber yang baik, dari benda-benda yang baik, yang halal lagi baik. Sebab apabila kita makan benda yang tak baik, benda yang haram telah masuk dalam diri kita, bagaimana Nabi SAW beritahu, demi diri Muhammad di tangannya sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan, dia menyuapkan suatu makanan yang haram ke perutnya, tidak diterima oleh Allah SWT daripada segala amalnya selama 40 hari. Bayangkan 40 hari tak terima. Na'udzubillah, kalau mati 39 hari dah mati, macam mana keadaan kita? Macam mana keadaan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Dan mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya dari makanan yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Ini amaran Nabi SAW. Bukannya 40 hari lepas tu dah habis dah daging tu, dah settle lah, curi pula, bukan. Maknanya 40 hari tersebut kita masukkan dalam kita doa, mudah-mudahan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Kalau termasuk, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, takut termasuk. Difahamkan dari hadis ini bahawa doa yang diperkenankan adalah doa orang yang makan makanan yang halal. Demikian pula amal orang yang diperlukan juga kepadanya makanan yang seperti itu. Di antara amal yang tidak diterima ialah sedekah dengan harta yang haram, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la yaqbalullah salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min ghululin. Tiada diterima Allah SWT akan sembahyang dengan tiada suci, dan tiada diterima akan sedekah dari khianat. Pernah ditanya orang kepada Ibnu Abbas tentang seorang yang bekerja yang melakukan penganiayaan dan mengambil yang haram, kemudian ia bertaubat, mengerjakan haji, memerdekakan hamba dan bersedekah. Ibnu Abbas menjawab dengan ringkas tetapi tegas, innal khabitha la yukaffirul khabith. Sesungguhnya yang kotor tidak akan membersihkan yang kotor. Maknanya kalau kita nak cuci baju kita kotor, kita pergi ambil air becak ke apa ke, nak basuh baju, agak-agak hilang kotor, pastinya akan bertambah kotor. Jadi macam mana hendak cover balik benda yang haram tadi, hendaklah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cari balik benda sumber-sumber yang halal, kemudian barulah dia kerjakan amal ibadah haji, sedekah dan sebagainya. Kemudian bagaimana satu cerita yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana dulu dia ada seorang hamba dia ni sebelum dia jadi hamba, dia bekerja sebagai seorang tukang tilik. Sebagai seorang tukang tilik, selepas dia masuk Islam, dia bekerja dengan Abu Bakar. Setelah berapa lama, orang yang tukang tilik tadi pun dia minta hutang yang lama lah. Tukang tilik kan
dulu lepas tilik dia bagilah hutang dulu. Lepas ni kalau kau ada duit bayarlah. Jadi orang yang tadi tu bayar pada hamba tadi, kemudian dia ambil duit tadi, dia beli makanan, dia beri pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun masa tu tengah lapar, tak kira dah, bedal je lah. Bila makan je dah kenyang, baru dia tanya, dari mana makanan yang kau dapat ni? Dulu ni aku ni kerja tukang tilik. Hamba tadi jawab, aku ni dulu kerja tukang tilik. Jadi orang yang dulu hutang aku, masa aku tenung dulu, dia tak dapat bayar, jadi sekarang dia bayar lah. Jadi dengan duit tadi aku beli makanan lah. So makanan tadi tu aku bagilah pada engkau, wahai Abu Bakar. Terus dia Abu Bakar kata, sesungguhnya engkau telah membunuh aku. Jadi Abu Bakar terus jolok jari dia masuk kongkong, muntahlah apa yang ada dimakan tadi. Kemudian tu dia baca satu Nabi pada satu hadis Nabi SAW yang mana sedikit makanan yang haram yang tumbuh, sedikit daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih afdal baginya. Jadi kita berjaga-jagalah tentang makanan kita. Kadang-kadang kita main bedal saja, halal ke haram ke, lain sekali jadi halam. Halam maknanya haram ke halal ke, tengah-tengah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah taala jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Kemudian orang yang kedua, orang yang tidak diperkenankan doanya. Kenapa doa orang ini tidak diperkenankan? Macam mana hadis yang kita bacakan tadi, yang namanya Rasulullah beritahu dalam hadis yang kita bacakan tadi, seorang yang bermusafir di tengah padang pasir. Dia musafir dalam keadaan, dalam hadis yang lain, orang yang musafir ni adalah antara doa-doa yang dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang ni dia bermusafir, kemudian tu muka dia berdebu. Bayangkanlah tengah padang pasir, berdebu lagi, kemudian tu rambut yang kusut, kemudian minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedih, ya Rab, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dalam keadaan makanannya, sumber makanannya daripada yang haram, kemudian daripada pakaiannya adalah pakaian yang haram. Jadi dalam keadaan macam ni, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak terima doa orang yang mana dalam hati dia, dalam diri dia ada benda-benda yang haram. Sebab itulah kadang-kadang kita berdoa, dan kenapa Allah SWT tak terima lagi doa kita? Kita cek balik amalan kita, cek balik makanan kita. Adakah kita makan benda-benda yang syubhat dan sebagainya? Yang kedua, orang yang tidak diperkenankan doanya. Setelah itu pada hadis disebut, diterangkan pula hal orang yang lelaki yang kusut rambutnya kerana dia tidak pernah membersihkan, kerana tidak pernah dibersihkan lagi, berdebu warna mukanya kerana lama dan jauh perjalanannya sambil mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa menghulurkan dua tangannya ke langit seraya berkata, hai Tuhanku, berikanlah kepadaku, sampaikanlah hajatku. Demikianlah keadaannya yang berhasrat sungguh-sungguh supaya doanya tadi diterima. Tetapi malang pula nasibnya kerana doanya dalam keadaan yang sedemikian rupa tidak diperkenankan dan hajatnya tidak dimakbulkan. Dan ini adalah disebabkan ketiadaan syarat yang amat diperlukan untuk doa, iaitu ketiadaan halal makanannya, minumannya dan pakaiannya, sebagaimana yang diterangkan Rasulullah SAW, iaitu makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan disuapkan ke mulutnya dengan yang haram. Pendek kata, semuanya haram, hinggalah darah yang mengalir dalam badannya pun haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya doa? Jadi tidak diperkenankan doanya itu walaupun nampaknya dia bersungguh-sungguh adalah kerana ada halangan dari dirinya sendiri. Sekiranya tidak ada halangan ini, maka besar kemungkinan doanya akan diterima. Menurut riwayat, pernah dikatakan orang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dialah satu-satunya orang yang diperkenankan permintaan doa. Olehnya diterangkan dengan tegas bahawa aku tidak pernah mengangkat ke mulutku sesuatu yang makanan, melainkan aku tahu dari mana datangnya,
dan dari mana pula keluarnya. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mana doanya sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tanyalah, macam mana doa engkau boleh makbul? Kemudian dia kata, dia jawab, aku tidak pernah mengangkat ke mulutku, yakni aku tidak pernah makan, melainkan aku tahu makanan ini sumbernya daripada mana dan daripada apa ia dikeluarkan. Jadi dia betul berhati-hati tentang makanan. Zaman kita sekarang ni, orang bagi je bedal, asalkan kenyang, alhamdulillah. Kemudian segala perbuatan yang haram, itulah sebabnya doa-doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menyebabkan doa walaupun minta bersungguh-sungguh. Bayangkan macam orang yang disabdakan Nabi SAW tadi, dalam keadaan pusuk masai, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut-ikutnya dah layak dah Allah Taala nak makbulkan. Tetapi disebabkan makanannya, pakaiannya adalah benda-benda yang haram, itulah yang menyebabkan doanya menyebabkan doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok keadaan orang yang macam tu, memang dia betul-betul nakkan sesuatu, tetapi kenapa tidak diterima? Kerana makanan, pakaiannya adalah daripada sumber-sumber yang haram. Sumber-sumber yang haram ni bukannya daripada makanan sahaja. Minta maaf saya cakap, rokok juga adalah satu benda yang haram. Sebab apa? Kita tengok biasa yang relax je isap rokok, relax kan. Tapi dalam masa yang sama, ianya menjadi darah daging kita. Tak makan pun, ustaz saya tak makan pun asap rokok, tapi bila dah masuk dalam diri kita, ianya akan menjadi darah daging kita. Bila keadaan yang macam tu, kemudian dia fikir, kenapa doa aku tak dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa doa aku tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bila makan badan dia telah dipenuhi dengan benda-benda yang haram, kemudian bila kalau bujanglah kalau dia kahwin, dia teruskan merokok juga, kemudian benih yang keluar tadi adalah benih yang haram, kemudian jadilah baby yang haram juga. Sebab tu kalau keluar baby perangai tak elok, kita marah baby tadi, kita marah anak kita, kenapalah anak aku jadi macam ni. Kita tak sedar, dengan sebab kita isap rokok tadi dah jadi satu benda yang haram. Sebab apa haram? Sebab ianya merosakkan diri kita. Dalam rokok tu ada macam-macam, macam-macam racun, semua jenis racun ada dalam rokok. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah dalam Quran supaya kita mencari benda yang baik untuk diri kita. Fastabiqul khairat, bersegeralah untuk kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi supaya kita jauhkan benda yang mudaratkan diri kita. Benda yang mudaratkan diri kita, macam rokok tadi, kita nampak biasa saja, isap tak ada apa pun, keluar asap saja. Pertama sekali adalah isap rokok membazir, memang terang-terang membazir. Kita sembahyang beribadah pada Allah SWT, sembahyang bagi salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Salam belah kiri, Assalamualaikum wa na'udzubika min saqatika wan nar. Kita baca doa. Tapi selama yang apa kita buat? Isap rokok. Kita doa pada Allah SWT supaya kita diberikan syurga pada kita, kemudian dijauhkan daripada api neraka. Lepas sembahyang kita minta, kita isap api supaya dekat dengan kita. Minta maaf lah saya cakap, mungkin ada yang serokok dan sebagainya, minta maaf lah. Tapi inilah kenyataannya. Kita tak sedar diri kita dipenuhi oleh benda-benda yang haram. Ini yang patut kita jaga. Sebab apa? Ianya pertama sekali memang membazir, kemudian memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian segala perbuatan yang haram, inilah benda yang menghalangi doa. Sementara itu ada pula makanan, ada pula yang menghalangi diterimanya doa seorang selain makanan yang haram, iaitu segala perbuatan yang haram atau maksiat dan segala kesalahan kerana meninggalkan sekalian yang diwajibkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, di mana dinyatakan bahawa meninggalkan suruhan kepada yang baik dan meninggalkan larangan dari yang jahat menghalangi diperkenankan doa orang-orang yang terpilih.
sedangkan mengerjakan taat adalah mewajibkan kepada diperkenankan doa. Pada suatu masa Nabi Musa AS melihat seorang lelaki mengangkat kedua tangannya kerana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang bersungguh-sungguh. Kemudian itu Nabi Musa AS sendiri mengadu nasib orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, "Hai Tuhanku, hamba engkau ini memohon kepada engkau supaya engkau dikasihi akan dia, kerana engkau Tuhan yang amat mengasihani dari segala yang kasih. Maka apakah yang engkau lakukan pada hajatnya?" Ini cerita sebab apa? Segala perbuatan yang haram menghalangi doa. Tak semestinya makanan, tapi ada sebab yang lain. Apa sebabnya? Allah SWT beritahu pada Nabi Musa, "Hai Musa, kalau dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga putus sekalipun, aku tidak mahu memenuhi hajatnya sehingga dia sendiri memenuhi hak aku." Ketika Ibrahim bin Adham, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa mereka tidak dikabulkan Allah padahal mereka selalu berdoa kepadanya. Beliau menjawab, "Kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Pertama, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak tunaikan haknya." Kita kata kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apakah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita tunaikan? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak yang telah kita tunaikan? Larangan Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak yang telah kita tinggalkan? Itu adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia makan benda-benda yang halal sekalipun, tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah dia tak buat, larangan Allah dia tak tinggal, macam mana Allah Taala nak terima doanya? Yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Sekarang ni kita ada masa 24 jam, tapi berapa kali kita berselawat pada Nabi SAW? Berapa banyak kita berselawat pada Nabi SAW satu hari? Kita kata kita cinta pada Nabi, kita cinta pada Nabi. Kalau orang hina Nabi, memang kita protes gila-gila punya lah. Memang protes lepas malam Jumaat, memang tunjuk perasaan gila-gila punya. Tapi selepas tunjuk perasaan tu, apa yang kita lakukan? Adakah kita berselawat pada Nabi SAW? Adakah kita ikut apa yang Nabi suruh? Apakah kita ikut sunnah Nabi SAW? Nabi SAW ajarkan pada kita sunnah Nabi SAW. Kalau kita bersembahyang, hendaklah di awal waktu, dengar saya azan, berhenti buat kerja. Biasanya orang akan samakan orang akan buat perumpamaan lah. Orang tengah azan masih lagi berada di tengah padang. Tapi bagi saya tak kena lah. Kadang-kadang saya pun kena juga. Kadang-kadang tengah maghrib pun main juga. Kita buat benda yang paling simple. Kita tengah buat kerja, tengah buat assignment, tiba-tiba azan berkumandang. Yang manakah yang patut kita tunaikan? Ini sunnah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kamu telah membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, kita faham apa hukum hakamnya, tetapi kita tidak beramal dengan apa yang kita baca, sekadar baca saja. Yang keempat, kamu telah makan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita bermacam-macam nikmat. Nikmat yang paling nikmat yang paling besar yang mana Allah SWT tak berikan kepada orang lain, tak diberikan kepada seluruh manusia, hanya hamba-hamba yang terpilih. Nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah telah berikan kepada kita. Dan bagaimana kita gunakan nikmat-nikmat tersebut? Nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, nikmat pernafasan kita, nikmat penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita. Kalau nak kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangatlah banyak, tak terhitung. Jika dikumpulkan kayu-kayu yang ada di seluruh dunia untuk dijadikan pena, kemudian seluruh lautan yang ada dijadikan dakwat untuk menulis untuk mencatat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kita, belum lagi mencukupi.
Sebab apa? Terlalu banyak. Yang patut kita yang paling kita bersyukur sekali, patut kita syukur pada Allah Subhanahu taala, bagaimana Allah Taala berikan peluang pada kita untuk kita hidup lagi. Jantung yang berdenyut, jantung yang berdenyut ni adalah nikmat Allah Subhanahu taala. Kita ambil satu cukup dah. Bagaimana kita hendak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu taala? Taatlah pada perintah Allah Subhanahu taala, tinggallah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Yang kelima, kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu masih lagi ikut telunjuk syaitan. Keenam, kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Ketujuh, kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kelapan, kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kesembilan, kamu bangun dari tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kesepuluh, kamu kebumikan mayat-mayat manusia, tapi kamu tidak mengambil pengajaran daripadanya. Inilah 10 perkara yang mana orang ramai bertanya pada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni dulu ianya adalah seorang raja. Seorang raja, bagaimana dia boleh menjadi seorang ahli tasawuf. Hebatnya seorang raja, kemudian dia pencin jadi raja, kemudian dia jadi seorang ahli tasawuf yang sangat hebat. Orang bertanya pada dia, sebab apa Allah Taala tak kabulkan doa kita? Kemudian dia beritahu yang 10 tadi. Yang pertama, kita kenal Allah, tetapi kita tak tunaikan hak Allah Subhanahu taala. Yang kedua, kamu sangka kamu cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tidak pernah mengamalkan sunnahnya. Ketiga, kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak pernah beramal dengannya. Keempat, kamu telah makan nikmat-nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya pada Allah Subhanahu taala. Kita muhasabah balik diri kita tentang makanan ni. Kita makan nikmat Allah Subhanahu taala, berapa ramai yang baca doa selepas makan. Bukan susah pun, tadika dulu pun dah belajar dah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita refresh balik. Dulu lagi kita dah belajar dah. Kalau tak nak baca panjang-panjang lepas makan, alhamdulillah pun dah cukup dah. Kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makan tu pula, janganlah dah tahu perut tu kecil, janganlah ambil banyak-banyak. Ambillah sekadar kita nak makan, dan sekadar memberi kekuatan kepada kita untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tapi kamu tidak menentangnya. Keenam, kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Ketujuh, kamu telah berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Tak ada usaha untuk menjauhkan diri pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kelapan, kamu telah kata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Berapa ramai orang yang bersedia untuk mati? Bagaimana persediaan kita? Kita rasa kita ni muda lagi, bujang lagi, kan? Kita lambat lagi nak mati. Tak ada, kan? Bayi pun mati, kan? Muda pun mati, tua pun mati. Mati akan datang pada kita bila-bila masa. Jadi sepanjang masa kita perlu membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Inilah yang mana sekiranya kita sentiasa memperingati mati, insya-Allah segala doa, segala hajat kita Allah SWT akan kabulkan. Kesembilan, kamu bangun dari tidur dan kamu suka mencerita keaiban orang lain, tapi kita lupa untuk bermuhasabah diri kita tentang keaiban diri kita sendiri. Yang terakhir, kamu kebumikan mayat, tetapi kamu tidak mengambil pengajaran daripadanya. Wallahu alam. Jadi insya-Allah, mudah-mudahanlah dengan sikit perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ibadana wa siyamana wa a'malana innaka antas sami'un alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Kesudahan ini dan tasbih kafarah dan suratul As.